الذين آتاهم المؤمنين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارزقهم خيرا من ذلك واحلم خيرا من اهله اللهم انا عند عبدك الصالحين فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم مجيب الدعوات اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وشفيعنا في الدنيا وفي الاخره وحافظا لايات كله وعاملا لتعالم كله اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا اشرح صدورنا ويسر امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقه اقوالنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak semua, kita sekarang berada di hadapan kubur Nabi Daniel dan juga Luqman Hakim. Ya, cumanya betul tak betul tu wallah a'lam. Tak apalah, kalau betul pun ya, kalau tak betul pun apalah, kurang-kurangnya maknanya kita datang mengambil pengajaran dan pengiktibaran. Maka kubur yang betul-betul cerak kubur Nabi ni, kubur Nabi kita dia, kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun kubur lain-lain tu mungkin betul mungkin tak lah. Hatta kubur Nabi Ibrahim pun yang berada di Khalil di Palestin tu pun tak cerak juga bahawa di situ. Cuma di kawasan tu lah, maknanya di Khalil lah. Tu tuan-tuan semua dah. Apa pun tuan-tuan semua, Nabi Daniel maknanya salah seorang nabi daripada nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ni daripada keturunan Bani Israel yang terkenal dengan nabi yang terlalu banyak, iaitu nabi keturunan Bani Israel. Kerana dikatakan bahawa bangsa yang degil, yang mukjizat di hadapan mata, tapi tetap mitok lagi. Akhir-akhirnya ramai juga di kalangan mereka yang tak beriman, bukan sekadar tak beriman tetapi menyembah apa? Anak patung, lembu dah. Sampai tahap tu. Walaupun mereka melihat mukjizat di hadapan mata mereka. Ini salah seorang Nabi Daniel yang diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel untuk mendidik, untuk mentalbiah, untuk mengajak, untuk menunjuk mereka supaya Bani Israel mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan sepenuh-penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Luqmanul Hakim, tuan-tuan semua, seorang ada kata nabi, ada kata rajulun soleh, ada kata wali Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Tapi hak yang lebih tepatnya dia ni adalah seorang apa? Seorang yang soleh, tak, seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah nak beri kebaikan itu bukan nanti dengan harta banyak, bukan nanti dengan anak ramah, bukan nanti dengan tu, tapi paling hebat sekali Allah beri apa? Hikmah, kebijaksanaan. Katanya dia seorang hamba, tapi oleh kerana dia bijak, akhirnya bebas dia daripada hamba, akhirnya dia jadi pengusaha, akhirnya dia jadi murabbi besar, akhirnya dia menjadi seorang yang hebat. Sehingga kan namanya diabadi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Bukan rasul, bukan nabi, tetapi dia yang soleh, yang kalau kita baca Quran tu, surah tu,
kisah di antara ayah dan Anak. anak. Kisah di antara ayah dan anak. Jadi ulama buat kesimpulan lah. Tak nanti maknanya kita nak hebat ni nanti kita jadi ketua negara, rasul jadi tu tak. Tapi kita boleh jadi seorang yang hebat kalau kita jaga kerajaan kita dengan cara yang baik. Kerajaan mana? Rumah tangga kita lah. Nampak? Luqmanul Hakim kisah dah rumah tangga dia je. Ya bunayya la tusyrik billah wa la tamshi fil ardi marha. Jangan sombong, jangan gong, jangan syirik kepada Allah, jangan derhaka kepada kedua ibu bapa. Kat kisah tu ya. Kisah tu yang berkisah dalam Quran dah. Kisah yang antara Luqman dengan anak-anak dia dah. Tapi oleh kerana dia didik betul-betul, dia jaga betul-betul sehingga akhirnya anak dia okey apa semua-semua, akhirnya Allah abadikan satu surah dalam Al-Quran. Surah tu Luqman. Bagaimana dia berjaya mendidik anak dan keturunan. Semua kita ada keluarga kan tidak? Nampak? Jadi, nampak? Kita boleh jadi hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau jaga keluarga mula. Bukan sekadar maknanya jaga. Sebenarnya tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab ayah, mak, tanggungjawab untuk jaga didik anak dengan cara yang terbaik. Sebab apa? Kullu maulud yulad ala fitrah fa abawa yuhawwida aw yumajjisa aw yunasir. Anak semua lahir dalam keadaan putih bersih suci. Ada kata lahir dalam keadaan Islam. Dah jadi kafir, jadi Yahudi, jadi Majusi sebab apa? Penangan dan cok daripada kedua ibu bapa. Kita kata tak suruh anak kita jadi dok molek, tak suruh anak kita jadi dok pakar, tak suruh anak kita jadi betul, kita tak orang suruh. Tapi adakah tindakan kita itu yang membawa anak-anak tu jadi terpesong atau tidak? Kita kena tanya di situ dah. Kalau kita rasa kita dah didik molek dah, tak apalah. Maka kita ikut sunnah apa? Nabi Nuh dah. Kita ikut sunnah Nabi Nuh. Tak cakap nak didik dah, tak cakap nak kabur dah, tak cakap nak beritahu dah dah. Tapi tak mau beriman juga. Kita ada kedua kita dah. Tapi jangan kita kabur dah lagi, kita didik dah lagi, kita pergi sekolah comel dah lagi, kita cari guru yang baik ke dah lagi. Itu persoalannya. Kalau kita buat dah segala termampu di hadapan kita tu dah. Apalah tahu sunnah kita Nabi Nuh. Apa? Gitu. Apa tu? Kalau Nabi Musa sunnah dia tu lagi dah. Pok akak dia Firaun. Pok akak Firaun tapi anak menjadi rasul ulul azmi. Tapi payah sikit yang lagu tu lah. Apa pun maknanya tuan-tuan semua, maknanya anak, keturunan apa semua, bagi suami isteri dia tu ada tanggungjawab dia, bagi isteri pula suami dia tu pun ada tanggungjawab dia. Maknanya dah kena comel dah. Kalau kita buat comel sungguh, itu perintah Allah. Yang pertama. Yang kedua, bila kita buat comel sungguh dah, Allah sebut dalam Quran. Alladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqnahum zurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Okey. Maksud apa? Walladzina amanu orang yang beriman, kata Allah, kami akan naikkan taraf keturunan dia supaya suatu ketika nanti dia akan duduk bersama-sama dalam syurga. Nak tak begitu? Ya. Nak sekali dengan isteri kita, sekali anak kita, nak tak? Kalau nak buat begitu kena comel. Mungkin kita kata kita ni jauh dah. Tak apa nak jadi comel dah. Tak apa. Kita cuba didik anak-anak, cucu kita. Sebab ulama katakan kita insya-Allah masuk syurga belaka dah. 10 orang nak beranak lah. Suami, isteri apa semua 10 orang. 10 orang ni katakan ayah syurga tapi tingkat nombor 10. Mak syurga tingkat nombor 8. Anak ada nombor apa? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Bila gabung gitu tuan-tuan semua dah. Keluarga kita akan duduk mana? Satu. Semua akan dibawa ke nombor 1 belaka. Semua akan dibawa ke 1 belaka. Jadi kalau kita rasa kita ni terlambat dah apa semua tak apa. Dah terlambat lagi. Kita masih boleh didik apa? Anak-anak kita biar dia jadi lebih comel daripada kita, lebih baik daripada kita, lebih jujur daripada kita, sehingga akhirnya dia berada di syurga yang paling tinggi. Maka semua Allah akan angkat derajat belaka duduk syurga tinggi sekali. Itu disebut oleh Allah.
tak? Jadi maknanya walaupun kita nampak kecil, rutin biasa dalam kehidupan, tapi kalau kita buat molek, Masya Allah, akan dikumpulkan kita sekali dalam syurga, paling tinggi sekali. Tuan-tuan semua dah. Lepas tu kita mak ayah ni kena, mulut tu kena jaga sikit. Supaya anak-anak tu molek dah. Banyak kisah-kisah cerita-cerita tuan-tuan semua yang mana mak kadang-kadang terlepas ataupun ayah kadang-kadang terlepas dah. Jadi kena jaga molek sikit. Supaya kok mana pun jangan doa tak molek kepada anak. Jaga-jaga. Ya, nak marah kita marah lah. Tapi jangan keluar maknanya sehingga doa perkara yang tak molek dah. Banyak dah. Imam Zamakhsyari tuan-tuan, seorang pengarang tafsir yang cukup hebat. Mufassirun Imam Zamakhsyari. Masa dia kecil tuan-tuan semua, dia main burung. Bila dia main burung, udah dah. Dia pun ambil benang ikat tali burung tu. Putus tali burung. Mak dia pun tepat. Kata Allahu riglak. Allah kerak kakimu kaki. Tepat gitu dah. Mak dia mungkin siang ke burung, tapi tepat tu baik gitu. Imam Zamakhsyari kata, bila aku besar, kaki aku sakit. Akhirnya kau dah potong kaki aku. Mungkin dia kata sebab doa mak aku, kata Allahu rijlak. Allah potong kaki kamu. Itu nak kalau salah satu contoh. Banyak contoh semua dah. Tapi perlu dah kita ni. Itu contoh. Maknanya, ayah mulut tu kena jaga molek dah. Nak marah setara mana pun, dah. Kena jaga molek. Mulut jangan sampai doa yang tak molek kepada anak. Kalau kita kata kita rasa sedih tak? Fudail bin Iyad tuan-tuan semua. Seorang ahli sufi yang cukup hebat, cukup agung. Fudail bin Iyad. Nampak? Anak dia budak penjadi juga. Sehingga dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Tuhanku, aku tak mampu untuk didik, untuk mengelokkan anakku. Maka aku berharap kepada kamu, elokkanlah anak aku. Doa ke Tuhan tu. Tak? Supaya betul anak dia. Dia Fudail bin Iyad tu. Tak? Jadi kita tuan-tuan semua kena doa sama dah. Biar juru semua. Kita, keluarga kita, biar juru semua. Keturunan kita. Kena doa kita semua. Kena doa sama. Jangan putus doa. Setiap kali kita berdoa, mesti kena ada doa kepada keluarga dan zuriat kita. Tak? Doa paling maksud, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Anugerahkanlah kepada kami, zuriat kami, isteri-isteri kami, suami-suami kami. Wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kami semua ni qurrah, penyejuk mata. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini sebagai imam. Imam tu maksudnya contoh dan kuduah kepada orang lain. Keluarga kita jadi contoh. Kita suami jadi contoh. Kita isteri jadi contoh. Anak kita jadi contoh. Hak tu kita doa kepada Allah. Nampak? Itu doa Nabi Ibrahim. Jangan lupa setiap kali doa, kita kena lafazkan doa itu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa setiap kali sembahyang, setiap kali doa mesti masukkan doa tersebut. Tu insya-Allah. Tapi tak sungguh. Bila kita jadi contoh kuduat kepada orang yang baik, maka bila dia ikut kita, pahala dia, amalan ibadat dia boleh kita. Hak dia tu tak kuranglah. Tak, kita buat jua orang, bagus dia dah nak ikut dia, boleh pahala kita. Jadi lah, betul-betul semua tak? Jadi kehidupan keluarga ni walaupun nampak simple gitu je lah. Tapi kalau kita dapat menunaikan dengan cara yang terbaik, tuan-tuan semua, Masya Allah. Luqman sebagai contoh diabadikan dan sub dalam Al-Quran, dibaca sehingga hari kiamat, dibaca sehingga bila-bila, tuan-tuan semua, suratul Luqman. Jadi saya tuan-tuan semua dah itu sekadar itulah maknanya sedikit sebanyak kita di makam Nabi Daniel dan juga Luqman. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam malam kita pada hari ini. Ustazah Qal'ah, Imam Busairi, kemudian Abu Abbas Al-Musi, dan yang terakhir kita dengan Nabi Daniel dan Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahan kita diberi rahmat, keberkatan, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Okey, ya, ambil gambar sikit lepas tu naik.